Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bila sama-sama kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan baca mulia kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala masih lagi menghimpunkan kita pada malam yang penuh keberkatan ini di rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam suasana yang selesa, dan satu kelebihan dan juga ganjaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu nikmat yang bukan biasa-biasa, kerana tak semua orang, walaupun jasadnya, badannya, tubuh badannya katang, orang kata gagah, boleh berbasikal berpuluh kilometer, tapi belum tentu dia mampu sampai ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kecuali Allah Ta'ala pilih. Jadi kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan nikmat iman dan juga Islam, serta taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, akhirnya sampai kita, dan kita mampu berada dalam masjid, dalam surau ataupun rumah Allah Ta'ala ini, ketika mana hati kita kadang-kadang baik balik tidur, lapar perut pergi makan dulu. Kek-kek lah boleh dengar orang ngajar ni, YouTube kan ada, dan ni Facebook live ada macam-macam. Jadi hanya orang yang hatinya ataupun iman yang kuat, dia mampu melawan ataupun melawan hawa nafsu dia daripada mengikuti apa yang perasaan ataupun nafsu dia nak. Nafsu ni sukakan kepada benda yang mudah, benda yang seronok. Ngaji ni, dengar kuliah ni boring, bosan. Lengah kaki-kaki duduk, kebah kaki-kaki. Tapi kan orang yang sedar akan hakikat menuntut ilmu Allah, mendengar kalam-kalam Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak kelebihan berada dalam rumah Allah, dalam majlis ilmu, maka dia bersabar dengan apa yang nafsu dia tak suka. Alhamdulillah, kita sambung balik bacaan tadabbur hikmah juzuk amma surah An-Naba. Kalau bulan lepas ataupun tahun lepas kita baca sampai ayat yang ke-20. Hari ini kita sambung ayat yang ke-21, yang mana Allah Ta'ala ceritakan pada ayat yang lepas, wasuyiratil jibalu fakanat saraba, dan akan dihapuskan gunung-gunung, maka jadilah ia sarab belaka. Sarab maksudnya hancur. Maka ketika itu jadilah dunia ini ataupun gunung ganah itu hancur, menjadilah dia padang mahsyar. Maka pada ayat yang seterusnya, ayat 21 hingga ayat 30, Allah Ta'ala ceritakan tentang derita dalam neraka Jahannam. Kita baca ayat 21 hingga 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna jahannama kanat mirsada lit-tawina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhukuna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Inna
إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Sadaqallahul azim. Maka pada ayat 17 hingga 20 diterangkan permulaan atau sebagai pendahuluan hari kiamat. Hari kiamat artinya hari berbangkit, dinamai juga hari keputusan, Yaumul Ba'th, hari semua makhluk ataupun manusia dibangkitkan. Kerana pada waktu itulah Allah Ta'ala akan memutuskan perkara tiap-tiap makhluknya, yang baik dan yang buruk. Maka dimulai ayat 21 sampai 30 ini diterangkan akibat yang akan diterima oleh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang derhaka. Inna jahannama kanat mirsada. Ayat 21, sesungguhnya neraka Jahannam itu selalu mengawasi. Dengan makna kata, Jahannam ini ataupun neraka ini memerhatikan siapakah ahli-ahlinya. Setiap masa dia akan perhatikan orang yang ahli neraka akan diperhatikan oleh Jahannam. Mirsada itu maksud yang pertama. Adapun maksud yang kedua adalah pada hari itu Jahannam mirsada, maka manusia akan melihat bahawa apa yang disebutkan sebagai Jahannam itu adalah benar-benar berlaku. Hakikat, bukan sahaja cerita yang ada dalam Al-Quran. Bila nampak depan mata, maka mirsada, sebagai tempat ataupun dia melihat hakikat bahawa neraka itu wujud. Kemudian diceritakan Jahannam kanat mirsada ni untuk siapa? Ayat 22, lit-taghina ma'aba. Untuk siapa? Bagi orang-orang yang derhaka, adalah dia tempat kembali. Taghin, kita biasa dengar taghut. Orang mengikut taghut. Taghut ni apa dia? Taghut ni secara ringkasnya kita katakan orang yang mengikut hawa nafsu. Kata taghin itu adalah satu sumber ataupun masdar dari dengan taghut, yang bererti orang atau barang yang dipuja-puja dan diagung-agungkan sehingga kerana itu dia sombong dan berlaku sesuka hati. Sebab itu dikatakan ataupun diktator orang yang bermahajalela dinamai dengan taghiyah, kuku besi. Sebab apa dipanggil kuku besi? Sebab dia ikut dia, ikut apa yang dia nak buat, maka dikatakan sebagai kuku besi. Saya masa belajar di Mesir sempat 3 zaman. Zaman Husni Mubarak, zaman almarhum Dr. Muhammad Mursi, sempat juga dengan As-Sisi yang sekarang ni lah. Jadi zaman Husni Mubarak dikatakan zaman kuku besi. Kenapa? Kerana diperintah ketika itu tidak boleh diadakan sebarang perhimpunan. Dan orang yang melawan kerajaan lama, esok lusa hilang. Ulama-ulama ditangkap dan dibunuh. Sampai orang takut nak berkata ataupun menegur kerajaan. Kalau ada ulama yang ataupun sesiapa pimpinan parti politik yang lawan kerajaan, yang lantang mengkritik kerajaan, esok lusa hilang. Tak tahu di mana. Tanpa ada kesan. Jadi itulah dipanggil sebagai taghiyah, kerajaan kuku besi, sehingga kan rakyat tidak boleh bersuara. Lantaran itu dapat difahamkan bahawa orang yang taghin, yang akan masuk ke dalam neraka Jahannam itu ialah orang yang hanya mengikut kemahuan nafsu sendiri, tidak menuruti apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala melalui Rasul-Rasulnya. Maka orang ini dikatakan sebagai taghin ataupun taghiyah. Maka kalau orang yang berkuasa dipanggil kuku besi. Dan dikatakan juga orang yang taghin ialah orang yang mengikut hawa nafsu. Tak kira lah dia pemimpin ataupun dia rakyat, orang biasa. Maka orang yang beriman memakai kitab Allah sebagai pedoman hidup. Al-Quran dusturuna. Namun orang yang taghin itu kitab Allahnya ialah genggaman
tinjunya. Maksudnya apa? Ibadat orang yang bermain bola di tanah lapang menurut aturan-aturan yang tertentu, namun bagi dia peraturan itu tidak perlu. Yang perlu ialah bola itu masuk, walaupun dengan dihantarkan ke muka gawang dengan pistol di tangan kanan dan bola itu di tangan kiri. Macam kita lah baru ni Malaysia lawan Vietnam. Tengok bola, marah dengan Malaysia. Sebab apa? Sebab pengadil dok adil. Pengadil dok adil. Jatuh tak ada orang pentas pun, tiba-tiba dapat free, dapat sepakan penalti. Jadi begitu juga dengan orang yang tauri ni, dia sanggup buat apa sahaja bagi menghalalkan ataupun mencapai matlamatnya. Sebagaimana yang berlaku di Mesir lah. Akhirnya Allah Ta'ala menjatuhkan kerajaan Husni Mubarak bila mana telah hampir 33 tahun berada di bawah pemerintahan Husni Mubarak. Mubarak ni baju dia ni dipakai luar, kali peluru dalam. Takutnya ni takut dibunuh oleh musuh, oleh orang yang nak balas dendam tadi. Sebab apa? Sebab dia naik memerintah Mesir tu dengan menjatuhkan pemimpin sebelum daripada itu. Dia bunuh, dia upah pembunuh untuk menjatuhkan Allah Muhammad. Lupa nama sebelum itu. Nama glamour. Apa ada orang Malaysia bagi nama bekas Presiden Mesir sebelum daripada Husni Mubarak, Jamal Farouk. Adik boleh tengok dalam YouTube ada macam mana ketika mana nak sambut hari kemerdekaan, hari pembebasan Mesir. Ketika berarut, tiba-tiba ada satu lori yang bawa tentera tu tembak. Husni Mubarak sebelah dia je, sebelah presiden. Jadi sampai nak kata takutnya, sampai terpaksa pakai peluru, kali peluru. Kalau kita ni turun, ada majlis dia turun sembahyang Jumaat contoh. Saya pernah sembahyang sekali dengan dia. Dia mari turun dekat Masjid Al-Azhar. Takutnya tu 10 ke 20 kilometer tak ada line telefon. Dia tutup. Jadi pada cubaan orang nak bom ke, orang nak telefon, nak berkomunikasi dalam jarak 10 hingga 20 kilometer tu, dia tutup line telefon. Tak ada. Memang tak boleh telefon. Kemudian kalau dia nak lalu, jalan tu terpaksa ditutup. Sepanjang jalan ni nak lalu ni, kita kan escort. Raja kalau aku nak lalu ni sekadar polis escort je tepi-tepi je. Dak, kalau dia nak lalu ni seminggu sebelum polis khabar dah. Kek lagi akan ada majlis kat sini. Presiden Mesir ni nak turun, akan lalu jalan ni. Jadi kena kosongkan jalan. Dan dalam kosongkan, polis yang jaga tu tak boleh tengok ke arah kereta dia. Kena ngadap belakang. Ngadap ke luar jalan ni, polis duduk tepi, ngadap luar. Membelakangkan dia. Supaya nak jaga, kalau ada cubaan orang nak mari serang dia. Siapa tahu tu. Jadi kemudian Allah Ta'ala jatuhkan pemerintahan yang zalim ini, Allah Ta'ala gantikan dengan orang yang baik. Tetapi orang yang bila mana Dr. Mursi naik, dia terlampau baik. Itulah Islam. Islam ni bila baik, terlampau baik, ada orang jahat yang mengambil kesempatan. Jadi nak kena hikmah. Hikmah tu tak semestinya lemah lembut. Kena ada cara yang keras. Bila mana rakyat tu adalah orang yang keras. Sebab itulah Nabi SAW diturunkan kepada orang Arab, bangsa Arab. Orang yang keras, ken, pedang, payuh nak ni. Maka sebab itulah Al-Quran turun hari ni, kita ceritakan tentang hari kiamat. Lalu labithina fiha ahqaba. Allah Ta'ala ceritakan bahawa orang yang ketika mana di dunia dulu dia bersenang-senang, dia mengikut hawa nafsunya, kemudian melakukan kerosakan atas dunia ni, maka tempatnya adalah di neraka Jahannam. Nanti kita akan baca kisah ataupun hadis Nabi, 3 golongan orang yang masuk ataupun ketika mana di padang mahsyar menuju ke padang mahsyar. Labithina fiha ahqaba, ayat 23. Dalam ayat 60 surah Al-Kahfi ada dituliskan bahawa Nabi Musa mahu berjalan kaki. Walaupun sampai satu hukum, dia tidak akan berhenti sebelum bertemu dengan guru yang dicarinya ini.
Ni kisah Nabi Musa dan juga Nabi Khidir dalam surah Al-Kahfi. Mana Allah Ta'ala memerintahkan sampailah dia bertemu dengan dua laut. Maka dikatakan, kalaulah aku berjalan walaupun sampai satu hukuk, maka aku tidak akan berhenti sebelum bertemu dengan guru yang dicari. Maka terdapat erti satu hukuk menurut orang Arab ialah sekira 80 tahun. Maka dalam ayat ni labithina fiha ahqaba. Ahqab ni jamak taksir daripada perkataan hukum. Banyak. Maka segalalah satu hukum 80 tahun, ahqaba ni berapa puluh tahun. Kalilah lebih daripada 100 ataupun 200 tahun, ataupun selama-lamanya. Maka jamak daripada hukuman iaitu ahqaba, artinya akan menderitalah orang yang derhaka itu terpendam dalam neraka Jahannam berkali-kali. Iaitu 80 tahun tu bukan sekali, berkali-kali. Maka ditafsirkan oleh Al-Qurtubi kinayatun 'anit ta'bid, sebagai kata ungkapan dari kekekalan. Bila telah masuk ke dalam neraka, maka payah untuk keluar lagi. Dan ditambah pula la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Maka mereka tidak akan merasa dingin di sana. Wala syaraba, dan tidak minum. Tiada minuman. Tu kata kita hari ni duduk dalam surau, dalam masjid aircon, kapet, selesa. Jadi dalam neraka panas. Jadi setara atas dunia ni orang bagi ngaji, menadah ilmu, tempat yang selesa pun tak mahu mari. Maka bayangkanlah kalau duduk di atas dalam neraka kelak, la yadhuqu fiha bardan, takkan rasa dingin sikit pun, dan tidak ada minuman. Artinya bahawa segala minuman yang akan dapat menghilangkan dahaga tidaklah akan diberikan di sana. Illa hamiman wa wassaqa, kecuali air mendidih dan air luka nanah. Dikatakan bahawa penduduk neraka ketika mana diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat yang menjaga neraka, mereka meminta air daripada penjaga neraka. Berilah kami air. Maka penjaga neraka, malaikat memberikan air yang mendidih dan air daripada luka dan juga nanah. Maka sudah pasti haus tidak akan lepas ataupun hilang apabila disuruh minum air yang mendidih. Bukan setakat air suam, air yang menggelegak yang akan menghanguskan perut. Dan air nanah ataupun air bekas luka yang dalam. Maka bayangkan air yang busuk, air yang panas, air yang menggelegak itu diberikan minum kepada penduduk neraka Jahannam. Bukanlah menghilangkan dahaga, bahkan mengazabkan lagi penduduk ataupun ahli neraka. Sebagaimana kalau kita mandi patah, ambil air tu minum, hilang dahaga, bukan sahaja hilang dahaga, perih, rasa masin. Air laut. Bayangkan dalam neraka kelak, kita akan ataupun ahli neraka ini akan diberikan air yang mendidih daripada air luka dan juga nanah. Lalu Allah Ta'ala kata jazaa'an wifaqa, sebagai satu balasan yang setimpal. Artinya bahawasanya azab sesaan yang demikian pedihnya dan dahsyatnya adalah setimpal belaka dengan dosa yang telah dibuat selama hidup di dunia. Dosa kenapa? Kerana melanggar apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disuruh tidak dikerjakan, bahkan yang dilarang itulah yang dibuat, sehingga jalan mengelak daripada keseksaan yang demikian itu di akhirat tidak ada lagi. Kalau hendak mengelaknya, maka kesempatan hanyalah ada selama ada di dunia ini. Kalau bukan dengan maksud agar hamba Allah Ta'ala dari sekarang juga mengelakkan azab yang seperti itu, tidaklah ada perlunya Allah Ta'ala menerangkan dalam wahyu di waktu sekarang ini. Nak kabarnya Allah Ta'ala pun pesan, Allah Ta'ala cerita, dan kita dengar malam ni cerita tentang ahli neraka. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi di kalangan ahli neraka. Dan ada orang kata, dah orientalis barat kata, zalim Allah Ta'ala ni seksa hamba dia dalam neraka. Bagi minum air panas, bagi minum air didih, kemudian kena azab,
dibakar. Lalu jawapan yang mudah, Allah Ta'ala terangkan, ni dah berlaku lagi. Allah Ta'ala cerita ni akan datang, supaya kita ni berjaga-jaga. Nak katanya Allah Ta'ala sayang kita sebagai hamba ni. Allah Ta'ala cerita awal-awal macam kita lah sayang pada anak. Kita tahu pisau tajam, panjat tu kalau jatuh patah kaki, pecah kepala, darah. Maka kita larang tu bukan kita tak sayang, kita larang tu kita sayang. Begitu juga Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menceritakan tentang azab, seksanya berada dalam neraka kerana melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itulah dikatakan dunia ini jambatan akhirat. Dunia ni tempat kita menuju ke akhirat yang kekal abadi. Maka beruntung orang yang berada dalam atas dunia ni, dia sempat mendengar ataupun melakukan amal ibadah untuk dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada ayat yang selanjutnya diterangkan mengapa azab sebesar itu dan mengapa dikatakan seksaan yang demikian adalah azab yang setimpal. Allah Ta'ala kata dalam ayat 27, innahum kanu la yarjuna hisaba. Kerana sesungguhnya mereka tidak mengharap kepada perhitungan. Allah Ta'ala cerita dah, orang atas dunia ni, ada manusia ataupun ada hamba Allah ni, dia atas dunia ni dia rasa tidak ada hidup selepas daripada mati. Hak baik sikit, kubur masing-masing. Hak ni dia beriman sikit lah. Dia kata kubur masing-masing, hamu aku. Dia percaya tapi nak buat juga benda hak jahat. Ni ada masih ada iman dalam hati dia. Tapi ada orang yang tidak ada iman langsung dalam hati dia, tak percaya bahawa dunia selepas daripada hidup ni adanya hari pembalasan. Adanya hari Allah Ta'ala akan membalas setiap perbuatan mereka di atas dunia. Dan sehingga kan mereka tak percaya ni, mereka buat baik sebab bukanlah mereka nak mengharapkan ganjaran daripada Allah, tapi sebab rasa nak buat baik. Dan mereka buat jahat bukanlah mereka tidak percaya bahawa kejahatan itu diketahui Allah, tapi sebab mereka kata dunia ini hanyalah tempat ataupun selepas mati tak ada benda-benda dah. Hidup hanya sekadar di atas dunia. Ini orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam saya pergi di pedalaman Sabah Sarawak, samalah. Kita tanya agama apa? Tak ada agama, ateis. Tak ada agama sebab tidak ada orang yang mengajarkan agama kepada dia. Dia tahu ada agama tapi malas percaya. Buat apa percaya? Kata, aku hidup bangun pagi, cucuk tanam, tangkap ikan, balik makan, malam tidur. Itu je lah hari-hari. Jadi kita tanya, kita khabar ke dia bahawa kita datang ni, kita ada tujuan. Kita nak ceritakan tentang bahawa selepas hidup di atas dunia ni, kita ada hari akhirat, hari yang kekal abadi. Dan kita tanya kepada orang ataupun saudara kita di pedalaman yang tak ada agama, kata lepas hidup kita ada dua pilihan, sama ada kita pergi syurga yang penuh kenikmatan ataupun pergi neraka yang penuh dengan seksaan. Lalu maka mereka nak pilih yang mana? Mereka nak pilih pastilah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tanya, macam mana nak pergi syurga? Kena beriman kepada Allah, kena sembah Tuhan yang satu, iaitu Allah. Dah macam mana nak jadi orang yang beriman? Mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata gitu je. Gitulah dah beriman. Kamu dah dikira orang yang beriman kepada Tuhan. Maka lepas daripada itu kena buat apa? Barulah disuruh sembahyang dan mengerjakan rukun Islam yang 5. Dan ada pernah satu ketika satu rumah panjang di pedalaman Sarawak ni nak mengucap kalimah syahadat. Sebab apa? Sebab hidayah tu datang mudah je. Kita tanya, mu ni nama benda tau, pelik-pelik lah. Pelik-pelik. Tanya, apa bagi nama gini? Tahu, sedap sebut. Saya dah ingat nama, tapi saya paling ingat nama dia Akal bin Jahil. Nama dia. Bin tu bukannya bererti Islam. Bin tu anak. Jangan tukar nama tu. Nama buat apa cik? Akal bin Jahil. Akal ada tapi anak jahil. First time dengar tu nak suka kau.
Dah bin ni bin, dah tahu tanya orang sana, bin tu biasa je. Bin tu bukan bererti orang Islam. Kan kita kalau orang India kan, anak lelaki. Anak lelaki kepada anak perempuan kepada. Dia pakai bin. Jadi bin tu bukan orang Islam. Dan ada juga yang diberikan nama, ada seorang pakcik Rebah Hailak Pajero yang kita naik tu, nama dia Omar. Omar bin dia saya dah ingat. Pakcik nama apa? Omar. Kelas Omar. Omar ni nama orang Islam. Pakcik agama apa? Kristian. Nama Omar. Jadi kita pun tanya dia, Pakcik selalu pergi gereja ke? Kata kadang-kadang lah. Kadang-kadang. Jadi dia ajar apa Pakcik? Kata Tuhan itu Trinity, 3. Tuhan anak, Tuhan ibu, Tuhan Allah. Kata Pakcik, steering kereta ada berapa Pakcik? Ada 1. Jadi kalau 3 macam mana Pakcik? Oh, terbabas. 1 nak pergi kiri, 1 pergi kanan, 1 pergi depan. Jadi macam mana agama kalau Tuhan itu ada 3? Tuhan yang pertama nak pergi kiri, Tuhan yang pertama nak pergi depan, Tuhan yang kedua nak pergi, yang ketiga nak pergi ke kanan. Jadi macam mana nak mengatur ataupun nak menguruskan kenderaan? Maka sebab itulah agama yang benar hanya ada 1 Tuhan. Pakcik tanya pada padri nanti. Okey. Tanya balik. Soalan-soalan macam saya tak ceritalah soalan dari padri kepada seorang doktor yang pergi ke pedalaman. Panjanglah, tu kita kena pergi sekali lagi. Siapa nak ikut boleh join. Pergi seminggu lah. Kurang-kurang seminggu kena pergi. Tiket sendiri. Makan insya-Allah ditanggung. Makan sedap seafood. Sabah serabut murah. Sebelum masuk pedalaman tu kita beli siap-siap dah. Ada rezeki makan rusa dekat dalam. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka dustakan ayat-ayat kami sebenar-benar mendusta. Kalau disebut kata jamak ayatina wa kadzabu bi ayatina, artinya bukanlah satu ayat melainkan banyak ayat-ayat. Dalam bahasa kita menjadi ayat-ayat kami, iaitu ayat yang bererti tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, seumpama gerhana matahari atau anak lahir ke dunia, kembar 4 dan lain-lain. Itulah ayat, iaitu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka si Tarin tadi tidak mahu percaya kepada Allah, padahal tandanya sudah kelihatan. Tandanya telah diceritakan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala ceritakan bagaimana Allah Ta'ala menciptakan 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Kalaulah bukan Tuhan yang menciptakan ini, bagaimana dia tahu bahawa bumi yang dalam ini, yang luas, sangat luas ini, ada berlapis-lapis. Dan ketika itu tidak ada teknologi yang boleh mengukur apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Maka sudah pastilah Al-Quran itu sangat tinggi ilmunya, sehinggalah sampai kepada hari ini barulah ada teknologi yang mampu mengukur apa yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Namun si Tarin tidak lupa dan juga mahu insaf. Dan ayat pun boleh diperhatikan perintah Tuhan yang disampaikan oleh Rasul-Rasulnya. Sebagaimana kita bacakan dalam Al-Quran, ayat-ayat itulah adalah tanda ataupun perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang diertikan ataupun dimaksudkan dengan ayatina. Dan Al-Quran pun tersusun dengan daripada 6,236 ayat. Ada pendapat kata 6,666 ayat. Maka tak kisahlah berapa pun ayat itu, kita yakin dan beriman bahawa itulah ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita tidak akan mendustakan walau satu ayat dengan mulut ataupun dengan perbuatan ataupun kalau orang munafik percaya pada mulutnya tetapi hatinya mengatakan tidak. Sebagaimana ada orang yang percaya kepada Al-Quran semata-mata tetapi tidak percaya kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sama sekali adalah mendustakan, sebenar-benar mendustakan. Ayat 29, wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, padahal tiap-tiap sesuatu telah kami kumpulkan di dalam kitab. Maka ayat ini boleh diertikan dua. Pertama, tidaklah patut mereka mendustakan kerana semuanya telah tertulis dengan jelas. Atau tidak patut mereka mendustakan kerana akan mereka yang murni atau yang dinamai fitrah tidak akan menolak kebenaran dari Tuhan. Sebagaimana yang berlaku dalam kepada Nabi Yusuf AS.
12 bintang dalam mimpi yang diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kepada dia. Banyak Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Yusuf AS tentang keesaan Allah Ta'ala. Maka secara fitrahnya dia akan mencari, kalaulah Tuhan ni bulan, maka bulan esok tak ada dah, terbitnya matahari, maka kenapa Tuhan ini tak kekal? Secara fitrahnya kita akan yakin bahawa Tuhan itu tidak boleh bertukar ganti. Dia pasti akan kekal selama-lamanya dan tidak akan hilang dalam pengetahuan ataupun pandangan manusia ataupun hamba-hamba. Maka hati nurani manusia tidak dapat menolak ayat-ayat Tuhan itu kerana ia telah terkumpul dalam kitab, iaitu kitab-kitab suci yang dibawa oleh nabi-nabi atau kitab pada alam terbuka ini, sebagaimana telah dihuraikan ayat 6 hingga 16. Dan erti yang kedua ialah manusia tidak akan dapat mengelak diri daripada perhitungan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat teliti di akhirat kelak. Kitab, apa yang diertikan dengan wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, yang kedua adalah sebab segala sesuatu yang telah dikerjakan oleh manusia, buruk dan baiknya, semuanya sudah ditulis dalam kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada malaikat-malaikat yang mulia yang disebutkan kiraman katibin, yang selalu menulis segala sesuatu yang telah diamalkan oleh manusia sehingga mereka tidak memungkirinya lagi. Jadi wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, di sini yang pertama adalah Al-Quran ataupun kitab-kitab yang turun kepada para nabi. Yang kedua, kitaba adalah kitab catatan amalan kita yang ditulis oleh kiraman katibin, yang menulis segala amalan perbuatan manusia, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Maka ketika itu dibentangkan kepada dia kitabah. Kitab yang pertama, kitab yang kita manusia hidup di atas dunia ni boleh baca, boleh rujuk, boleh kaji. Kitab yang kedua adalah bila mana kita selepas daripada kita mati, dia akan dibentangkan kepada manusia. Fazuku falan nazidakum illa azaba, maka sekarang rasakanlah, yakni hari yaumul jaza, di saat itu kelak tidak akan dapat manusia berlepas diri lagi, maka tidak akan kami tambahkan lagi melainkan azab seksa juga. Sebagaimana yang kita baca tadi, bahawa penduduk dalam neraka ni bila mana haus diberikan buah ataupun air daripada air yang panas, diberikan buah daripada buah-buah yang berduri, diberikan air ataupun makanan daripada benda-benda yang busuk, daripada nanah, darah. Maka fazuku falan nazidakum illa azaba, maka tidaklah akan kami tambahkan lagi melainkan azab seksa juga. Inilah diceritakan bahawa orang yang berada dalam neraka Jahannam tidak akan pernah merasa senang walaupun sedikit. Bahkan Allah Ta'ala akan tambahkan lagi azab seksanya supaya tidak terperi rasa sakitnya. Dalam satu hadis, Nabi SAW menceritakan bagaimana ketika mana kita dikumpulkan di padang mahsyar, bagaimana berlakunya hisab. Ada 3 golongan, sebagaimana dalam satu hadis yang panjang yang kita tak bacakan, kalau baca sangat panjang. An Huzaifah ibn Asad qala Abu Dzar faqala ya bani Ghifar qulu wa la takhtalifu fa inna as-sadiqul masduq haddathani anna an-nas yuhsharuna ala thalathati afwaj, fawjun rakibina ta'imina kasina, wa fawjun yamshuna wa yas'aun, wa fawjun tashabuhum malaikah ala wujuhihim wa tahsyuruhum ila an-nar. Baik, ada 3 golongan daripada Huzaifah ibn Asad yang mengatakan bahawa sahabat Nabi SAW bernama Abu Dzar radhiyallahu anhu bangkit berdiri lalu berkata, hai Bani Ghifar, katakanlah janganlah kalian berselisih, kerana sesungguhnya orang yang benar dan dibenarkan, yakni Nabi SAW yang digelar Sadiqul Masduq, pernah bercerita kepadaku bahawa manusia dikumpulkan kelak di hari kiamat menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, faujun rakibina ta'imina kasin, satu golongan dalam kalangan mereka berkenderaan, mendapat makanan dan diberi pakaian. Manakala satu golongan lagi diiringi dengan berjalan kaki dan juga sambil berlari-lari.
Dan golongan yang satu lagi pula akan diseret oleh para malaikat di atas wajah mereka, lalu diiring ke neraka. Maka salah seorang antara mereka bertanya kepada Abu Zar mengenai kedua-dua golongan tersebut. Kami sudah memahaminya. Lalu bagaimanakah pula dengan orang yang diiringi dengan berjalan kaki sambil berdiri? Pertama ni, nampak dah diberi pakaian, diberi makanan, diberi kenderaan. Golongan yang ketiga yang diseret muka mereka lalu diiring ke neraka. Lalu macam mana orang yang di golongan yang ketiga yang berjalan kaki sambil berlari? Maka Abu Zar menjawab, Allah Ta'ala menimpakan penyakit kepada semua kenderaan sehingga mati. Tiada seekor kenderaan pun yang dapat bertahan hidup, sehingga ada seorang yang mempunyai kebun yang paling disukainya rela menukarkan dengan seekor haiwan berkenderaan sebagai tunggangannya, tetapi dia tidak mampu mendapatkannya. Baik, golongan yang pertama dihimpunkan dalam keadaan sangat bertuah dan dipermudahkan hisapnya ketika di mahsyar. Mereka dikumpulkan dalam keadaan menunggang kenderaan, berpakaian dan diberi makanan. Siapakah golongan ini? Golongan ini ialah orang-orang yang beriman, yang sentiasa bersedia dengan bekalan amalan dan ketakwaan semasa di dunia. Sebab tu saya sebut sebelum-sebelum daripada ini saya pernah sebut, kalaulah kita ada kenderaan ketika mana di dunia Allah Ta'ala bagi kenderaan yang baik, gunalah kenderaan kita untuk menuju ke tempat yang baik, menuju ke rumah Allah. Mudah-mudahan kenderaan itulah yang nanti akan kita naik ketika mana menuju ke padang mahsyar kelak. Allah Ta'ala bagi kita rezeki, Allah Ta'ala bagi kita kenderaan yang baik, Allah Ta'ala bagi kita nikmat kesihatan dan bermacam-macam kesenangan, maka gunalah kesenangan itu untuk menuju ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang kedua, golongan pertama ni kalau di Lembah Kelang lah. Saya pernah kerja di Selangor. Pengurusi masjid bawa kereta benda Porsche. IJK masjid ada orang pakai Ferrari je. Kelah-kelah. Jadi parking depan masjid tu kereta mahal kali. Kata, dah kalau orang kaya ingat Tuhan, aku tak nak benda-benda, lagilah rugi kalau aku tak pergi ke masjid. Maka dia gunakan nikmat itu untuk menuju ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan kedua ialah golongan yang diseret dan disungkurkan muka mereka ke bumi. Mereka ialah orang-orang yang kufur kepada Allah semasa di dunia. Mereka diseret dan dimasukkan ke dalam neraka oleh para malaikat dengan kasar dan keras. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang kafir. Jelas orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun golongan yang ketiga, golongan ini tengah-tengah, ialah mereka yang berjalan kaki dan berlari-lari ketika di padang mahsyar. Tidak ada kenderaan untuk mereka. Sebaliknya Allah Ta'ala telah menjadikan semua unta kenderaan itu berpenyakit sehingga semuanya mati dan tidak dapat dijadikan tunggangan di padang mahsyar. Maka betapa sukarnya situasi mereka, sehingga kan jika mereka mempunyai sebuah kebun yang indah dan subur semasa di dunia, nescaya mereka akan sanggup menukarkan kebun tersebut dengan seekor unta sebagai tunggangannya. Keadaan di padang mahsyar begitu sukar sehingga seorang manusia sanggup melakukan apa sahaja untuk mendapatkan sebuah kenderaan, supaya mereka tidak terus berjalan kaki kerana ia amat menyeksakan. Kalaulah kenderaan tersebut dapat diperoleh dengan menggadaikan kebun yang disayanginya semasa di dunia, nescaya akan dijual dan digadainya kebun itu demi mendapatkan sebuah kenderaan, yakni unta, ketika di padang mahsyar kelak. Namun tiada manusia yang sanggup menjual untanya kepada golongan yang berjalan kaki dan berlari-lari tersebut. Golongan ketiga ini ialah golongan mukmin yang banyak melakukan dosa dan juga maksiat. Ialah atas dunia ni orang banyak kereta, dia boleh jual kereta dia. Belilah. Siap jual kat Mudah ataupun kat Facebook. Siapa nak beli kereta lebih ni, kita jual apa nak beli kereta baru. Nak beli besar sikit. Tapi di padang mahsyar tak ada orang nak jual kenderaan dia. Tak ada, satu je ada. Waktulah dia nak menuju ke padang mahsyar. Kalaulah orang ada kebun ataupun dikatakan orang yang ada harta yang banyak, nak gadai tak akan mampu untuk beli kenderaan tersebut. Maka inilah tiga kategori manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar.
Dalam hadis ini menyebut berkenaan cara mereka bergerak di padang mahsyar. Satu golongan diberikan kenderaan, satu golongan dibiarkan berjalan dan berlari, manakala satu golongan lagi diseret di atas wajah mereka. Maka hadis ini membuktikan bahawa persoalan sama ada perbuatan dan iman seseorang di dunia akan menjadi bekalan pada hari akhirat kelak. Seseorang yang menyiapkan bekalannya di dunia pasti akan memperoleh hasilnya pada hari kiamat. Maka harta di dunia tiada nilainya jika tidak dapat ditukar dengan ganti dengan harta di akhirat. Siapa pernah dengar Ustaz Ahmad Dasuki Al-Nurani kata, kita dalam perut rahim mak, kita makan daripada zat mak tu sendiri. Maka bila kita keluar ke dunia, kita perlukan makanan berbentuk fizikal, nasi, roti, mi dan sebagainya. Maka bila mana kita meninggal dunia, kita pun perlukan juga makanan, iaitu makanan rohani. Maka orang yang menyiapkan bekalannya ketika atas dunia ni, dia akan dapat makan ataupun mendapat nikmat tersebut ketika mana selepas dia mati. Sebagaimana yang berlaku dalam pada seorang ulama di Syria, ketika mana dia ni asalnya seorang penggali kubur. Masuk Syria ke Asram? Tak menyimbang ya. Sebenarnya ni. Yang terakhirlah cerita ulama Syria. Asalnya dia ni seorang penggali kubur. Lalu pada satu hari didatangkan kepadanya satu jenazah. Lalu dia gali lubang tadi, kemudian lubang itu menjadi luas, menjadi besar. Lalu dia menjadi terkejut, buat apalah jenazah ni, lubang yang dia gali ni asal kecil tiba-tiba menjadi luas dan besar. Lalu selepas ditanam, ditanyakan kepada waris si mati, siapakah orang ini? Kata, orang ini adalah orang yang menuntut ilmu Allah Ta'ala, pelajar, orang yang belajar fi sabilillah, ataupun orang yang sedang menuntut ilmu ni dikira mati. Bila mana mati fi sabilillah. Maka diluaskan kuburnya. Kemudian datanglah, tidak berapa lama, datanglah jenazah pula yang kedua daripada keluarga yang sama. Lalu ketika mana digali kubur tersebut, tiba-tiba datang kuda, dan kubur tersebut seolah-olah seumpama taman daripada taman-taman yang comel dan juga indah. Lalu ditanyakan kepada waris si mati tadi, siapakah orang yang mati ini? Dia ni si mati ini adalah tukang kayu, ataupun dia kerjalah, ada satu pekerjaan. Lalu bagaimana? Yang mula-mula tadi orang belajar ilmu, ialah betul, hak ni orang dah belajar. Macam mana kubur dia ni lebih indah, lebih comel daripada orang yang belajar tadi? Dia kata, inilah orang yang tanggung, yang arwah yang pertama tadi. Maksudnya dia kerja, dia ada nafkah, dia ada pendapatan, dia sara orang yang belajar tadi. Maka dia dapat dua kali ganda. Satu sebab dia bekerja, dia korbankan harta dia untuk orang untuk belajar ilmu. Orang belajar tadi sekali je, dia tak mikir dah nak kerja, nak cari duit. Dia belajar je, ada orang tanggung dia. Orang yang kedua ni lebih baik daripada orang yang pertama tadi. Sebab apa? Sebab dia menginfakkan harta yang dia ada untuk membantu orang menuntut ilmu. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mempermudahkan urusan orang untuk menuntut ilmu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan mempermudahkan urusannya menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai dikatakan kubur yang kedua tadi ada kuda yang sedang menanti mayat tadi, jenazah, untuk dibawa menuju bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang yang penggali kubur tadi, bila mana dia tahu kelebihan orang yang menuntut ilmu dan orang yang bekerja dan menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni untuk diberikan kepada orang menuntut ilmu, maka dia tinggalkan pekerjaan dia pergi mengaji, belajar, sehinggalah dia menjadi seorang ulama di bumi Syria. Saya lupa nama dia, tapi kisah benar. Asalnya dia penggali kubur, akhirnya menjadi seorang yang alim kerana dia tahu bahawa kelebihan orang yang alim ni di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Jadi itulah hidup kita ni nak jadi golongan yang mana? Golongan yang pertama dihimpunkan dalam keadaan sangat bertuah, ada pakaian, ada kenderaan, diberi makanan. Ataupun golongan yang kedua, orang yang beriman yang banyak melakukan dosa dan juga maksiat kepada Allah. Dan sudah pastilah golongan yang ketiga yang paling teruk adalah orang yang diseret ataupun berjalan dengan mukanya menuju ke padang mahsyar. Inilah orang-orang kafir. Sebab itulah kita sangat-sangat kesian ataupun kita sayang kepada orang yang baik tetapi tidak diberi hidayah oleh Allah. Orang baik tapi tak diberi hidayah. Orang ni kafir, buat kebaikan, banyak derma, banyak buat kebaikan tapi tak diberi hidayah. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ramai orang-orang kaya di kalangan orang kafir di barat ataupun baratlah khususnya, akhirnya bunuh diri. Sebab apa? Sebab dia tidak ada satu yang dia dapat ukur dengan nilai ataupun jiwa dia ni tidak terisi dengan satu benda yang sangat indah, iaitu hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Harta yang dia ada ni tidak memberikan kebahagiaan pada dia pun. Akhirnya dia bunuh diri sebab tekanan perasaan. Macam-macam lah mari. Sebab apa? Sebab harta ni tidak memberi ketenangan kepada kita. Kecuali sebagaimana yang Nabi sebut, laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Sesungguhnya kekayaan yang sebenar adalah bukan kaya harta, tetapi kekayaan yang sebenar adalah kaya hati. Sebab tu banyak orang buat video kan, orang buat social eksperimen. Bila mana dia berlakon jadi orang miskin, minta dengan orang yang kaya, tak mau bagi. Tapi bila minta dengan orang miskin, boleh kongsi, share boleh ada. Sebab dia merasai kesusahan. Orang bagi dia sedikit nikmat, dia mampu untuk berkongsi. Tapi orang yang kaya diuji oleh Allah Ta'ala, sama ada dia nak bagi ataupun dia nak sombong apa yang dia dapat, ataupun apa yang dipinjamkan oleh Allah Ta'ala kepada dia. Jadi membuktikan bahawa kaya itu bukan kaya pada harta, tetapi kaya dalam hati dan jiwa kita. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kekayaan, kecukupan kepada kita dalam hati kita dengan apa yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kita. Jadi gunalah harta kita, kesihatan tubuh badan kita ni untuk menuju ataupun membuatkan kebaikan sebagai bekal amalan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita lah di golongan yang pertama tadi yang dihimpunkan dalam keadaan ada pakaian, diberikan kenderaan dan juga ada makanan bersama dengan para nabi dan juga orang-orang yang beriman, insya-Allah. Jadi kita berhenti pada ayat yang ke-30. Selepas ni kita akan sambung nikmat syurga bagi orang yang bertakwa. Inilah indahnya Al-Quran, diceritakan tentang azab, kemudian diceritakan pula tentang betapa nikmat yang berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya wafa ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita anggur dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat tawasaw bis sabri wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qul qawli hadza astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.